Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rizkan Nazmi bin Abdul Somad. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membincangkan hasil kertas kerja saya yang bertajuk Makhluk Semasa Hisab. Pada awalnya, saya akan menjelaskan tentang konsep makhluk semasa hisab. Seperti yang tertera di paparan skrin ini, dapat lihat disenaraikan 3 jenis makhluk yang akan dihisab ketika hari kiamat kelak. Yang pertama adalah manusia. Manusia dapat ditakrifkan sebagai makhluk yang mukallaf, mukhayyar dan mukarram. Manusia mempunyai sifat, pelbagai sifat seperti lemah, jahil, fakir dan sebagainya. Kewujudan manusia bukanlah sia-sia dan tiada tujuan. Malah, Allah SWT menciptakan manusia adalah untuk menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua adalah golongan jin. Jin adalah berasal daripada api yang telah wujud sebelum penciptaan manusia lagi. Al-jin ini bermaksud dilindungi. Dari segi syarak, makhluk yang hidup yang tidak dapat dilihat, berakal, mukallaf, iaitu diberi tanggungjawab seperti manusia. Seterusnya adalah haiwan. Haiwan ialah suatu hidupan yang tidak berakal yang diciptakan Allah SWT untuk manfaat manusia, seperti dalam bidang perdagangan, untuk pengangkutan, makanan dan sebagainya. Kita dapat lihat di dalam Quran ini, terdapat banyak surah yang telah dinamakan dengan nama haiwan, seperti surah An-Nam, surah An-Nas, surah Al-Baqarah dan seumpamanya. Seterusnya, keadaan makhluk semasa hisab. Manusia di akhirat kelak akan dihisab dengan dua keadaan. Yang pertama, hisab yasir, iaitu hisab yang ringan, dan kedua adalah hisab munaqasyah, iaitu hisab yang berat. Maka beruntunglah manusia yang tidak diteliti buku amalan mereka, dan mereka akan dipermudahkan untuk memasuki syurga berdasarkan pada hadis bawah, yang maksudnya 70,000 umat Nabi Muhammad akan masuk syurga tanpa hisab. Dan para sahabat bertanya, siapakah mereka? Baginda menjawab, mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah dengan syirik, tidak bertatayur, tidak menggunakan rautan besi yang diharamkan, dan mereka sentiasa bertawakal kepada Allah SWT. Kemudian, golongan jin. Keadaan jin semasa hisab boleh dikatakan golongan ini akan dikumpulkan dan dihisab segala amalannya, sama ada amalan baik dan amalan yang buruk. Bagi amalan baik, mereka akan mendapat nikmat-nikmat syurga seperti manusia, dan bagi amalan yang buruk, mereka akan dimasukkan dalam neraka dan akan menerima siksaan. Berdasarkan pada surah Al-An'am ayat ke-128, yang maksudnya, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Berdasarkan sebuah hadis riwayat pada Abu Hurairah, beliau berkata, yang maksudnya, sesungguhnya Allah akan menghimpunkan makhluk kesemuanya pada hari akhirat kelak, iaitu setiap haiwan, burung-burung dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada haiwan-haiwan dan juga burung, jadilah kamu tanah. Berdasarkan pada hadis tersebut, dapat difahami bahawa keadaan haiwan semasa hisab tidak akan sama seperti keadaan manusia dan juga jin. Hal ini kerana dari sudut amalnya, yakni amalan baik dan buruk, tidak akan dikira. Binatang bukanlah umpama manusia dan jin. Mereka tidak dimasukkan ke dalam syurga dan neraka Allah, tetapi semua binatang akan bertukar menjadi debu di akhirat kelak.
Subtopik seterusnya adalah berkaitan mengenai keistimewaan makhluk semasa hisab. Keistimewaan yang dimiliki oleh manusia ketika hisab antara yang boleh saya sebutkan adalah seperti terdapat manusia yang duduk di bukit pasir yang wangi berdasarkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 golongan yang tidak akan merasa ngeri terhadap guncangan dahsyat pada hari kiamat dan mereka tidak akan mendapat hisab serta mereka akan berada di bukit pasir yang wangi semerbak kasturi sehinggalah proses penghisaban seluruh makhluk selesai. Mereka adalah orang yang membaca Al-Quran yang mengharapkan redha Allah. Yang kedua adalah mereka yang memperbagus hubungan dirinya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang memperbagus hubungan dirinya dengan bawahannya. Seterusnya, keistimewaan jin dan haiwan. Setelah pemerhatian yang telah saya lakukan, tidak terdapat sebarang dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menyatakan secara khusus mengenai keistimewaan yang diperoleh jin dan haiwan ketika hisab. Mengenai perbandingan siapa yang akan menghakimi manusia ketika hisab menurut agama Islam dan Kristian. Secara umumnya, telah diketahui dalam Al-Quran yang telah memberitahukan tentang penghisaban manusia dan jin itu akan diadili oleh Allah SWT tanpa syak dan keraguan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 92 dan hingga 93. Maksudnya, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan bertanya mereka semua mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Walau bagaimanapun, di dalam agama Kristian, sewaktu hari penghisaban berlaku, Tuhan mereka tidak akan mengadili manusia, namun dibantu oleh Yesus. Yesus tidak berkeseorangan. Dia dibantu oleh 12 orang rasul yang bersamanya sewaktu hidup. Mereka akan mengadili 12 suku Israel. Di samping itu, bangsa Nefi akan membantu menghakimi bangsa mereka sendiri, iaitu bangsa Nefi dan Laman. Terdapat pelbagai hadis palsu yang berkaitan dengan hisab. Namun sebelum itu, maksud hadis palsu itu adalah hadis yang direka cipta dan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Antara hadis yang boleh saya sebutkan adalah seperti, maksudnya, sesiapa yang mendirikan solat maghrib pada malam pertama bulan Rejab, kemudian selepasnya, dia mendirikan 20 rakaat dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas dan memberi salam sebanyak 10 kali salam. Adakah kamu semua tahu apakah ganjarannya yang Jibril telah beritahu kepadaku? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ia berkata, Allah akan memelihara dirinya, keluarganya, hartanya dan anak-anaknya dan melepaskannya dari azab kubur dan dia akan melepasi atas titian sirat seperti kilat tanpa hisab dan azab. Berdasarkan hadis di atas, status hadis ini adalah palsu kerana terdapat beberapa perawi yang majhul. Hal ini disebabkan hukum meriwayatkan hadis palsu adalah haram dan boleh diancam dengan azab api neraka kerana perbuatan tersebut. Maka setakat ini saja daripada saya. Apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang kurang adalah atas kesilapan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.